Siapa orang beriman? 3, 4, 5. Apa orang beriman? Pertama, orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni adalah orang yang beriman dengan ghaib. Dia percaya dengan soal-soal ghaib. Apa contohnya tuan? Soal ghaib. Tuan-tuan, main masjid boleh apa? Ada boleh buat kanji. Bukan yang tu. Itu bukan dia. Jawab aku tu mengarut main masjid boleh apa? Kita tak boleh apa? Keluar masuk apa pun tak boleh. Kalau pergi kedai, masuk kedai, keluar boleh tak benda makan? Ada benda awak balik rumah. Ni main masjid ni balik rumah apa benda? Maka di sana ada benda ghaib. Apa benda ghaib? Tengok di pintu masjid ada apa? Masuk masjid kata apa? Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, sudi kiranya kau ampunkan dosaku. Dosa benda ghaib. Tak nampak. Kita minta Allah hilangkan benda tak nampak. Itulah tanda kita beriman. Ya, tanda beriman. Takut dosa. Dosa tak nampak. Tapi kita beriman. Percaya yang dosa ni satu benda yang menakutkan kita. Kita minta Allah ampun. Beriman. Sebab orang beriman ni, ciri dia beriman yakin dengan benda ghaib. Masuk masjid pula, sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dapat apa tu? Ada pahala. Pahala benda gaib. Percaya. Yakin pula. Solat sunat tarawih ada pahala 20 rakaat. Solat 20 rakaat. Pasti yakin akan pahala. Yakin akan kebaikan. Dan kita minta juga pada Allah Ta'ala, yakin kita dengan kebaikan ini tertolaklah neraka dan kejahatan. Kita beriman. Maka ciri orang beriman ialah dia yakin akan benda ghaib. Dia yakin. Tuan-tuan, ni ciri orang beriman. Baca Quran satu muka, satu juzuk, dapat derah, dapat apa? Tak dapat apa pun. Tapi nampak tak dapat apa. Rupanya dia yakin bahawa Quran yang dibaca itu menambahkan pahala keimanan. Dia baca. Dia zikir. Zikir dapat apa? Tak boleh apa? Tapi dia beriman dengan benda ghaib. Maka orang beriman, yang golongan beriman ni ialah pertama ciri dia yakin akan benda ghaib yang tak nampak. Yang kedua, siapa golongan beriman? Yang kedua, wa yuqimunas salah, didirikan salat. Seorang-seorang pun dia sembahyang, tengah malam dia sembahyang, duha seorang-seorang dia sembahyang, Jumaah pun dia sembahyang, seorang-seorang dia sembahyang, dia solat. Pasal apa ada solat? Sebab solat mendapat sesuatu benda gaib. Apa dia benda gaib tuan-tuan? Kita dapat solat. Apa benda kita dapat daripada solat ni? Benda gaib. Antaranya, siapa solat akan dapat redha Allah Ta'ala. Siapa sembah Allah, Allah beri keredaan. Redha benda gaib, tak nampak. Manusia ni kan benda nampak. Manusia tak lihat benda tak nampak. Kita baca Quran, banyak mana pahala. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Ba, sin, min, alif, lam, ha tu kira-kira ada 19. Nabi kata pahala paling kurang satu huruf sama dengan 10 pahala. Bermakna bismillah saja dah 190 pahala. Fatihah ada lagi. Pahala pada pahala keredaan Allah dapat. Benda gaib. Maka orang beriman, dia beriman benda gaib, dia solat pula. Oh, banyak perkataan dia baca. Allahu Akbar 2. Allahu Akbaru kabira. Oh, banyak perkataan. Satu huruf sama 10. Maka solat itu menghimpunkan pahala. Solat menghimpunkan pahala keredaan Allah. Punya banyaknya dia solat, punya banyaknya pahala solat itu, tapi tak nampak. Satu huruf sama dengan 10. Allahu Akbar 8. Tentunya 80 lah. 80 pahala. Himpun pahala ni. Himpun. Habis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Wah, banyak pahala tu. Semua dihimpun. Pahala tu dihimpun oleh malaikat, oleh Allah Ta'ala.
tak nampak. Kemudian orang beriman yang ketiga, apa dia? Ciri orang beriman yang ketiga, lepas dia beriman dengan benda gaib, dia dirikan solat, dia yang ketiga, dia infakkan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Ta'ala, wa mimma, dan dengan rezeki kami yang kami berikan pada mereka itu, yunfiqun, mereka belanjakan, dia perhabiskan. Infak ni mana belanja, perhabis. Allah kata apa? Wa mimma razaqnahum, dan dengan rezeki yang aku beri kat mereka, dia perhabis. Maknanya tuan, rezeki kita ni bukan hak kita, hak Allah. Allah bagi. Maka Allah, bila Allah bagi, Allah suruh apa? Allah kata, bila aku bagi, hang kena bagi, nanti aku bagi lagi. Allah kata gitu, la in syakartum la azidannakum, bila hang bagi aku tambah. Bermakna rezeki ni nak bagi tambah, kena keluar, kena bagi. Zakat kena bagi, infak kena bagi. Quran sebut infak, zakat hadis, waqaf hadis. Maka Quran sebut infak, waqaf tak ada dalam Quran, dalam hadis. Maka tuan-tuan, Quran highlight infak. Infak apa dia? Belanjakan. Belanja apa dia? Belanja tuan, belanja. Kalau luar bulan puasa, kita pergi kedai, kita orang kaya, tengok orang nak makan berlima 6 meja, habaq kata okey, saya belanja semua. Berhabis ya. Berhabis duit tanpa ada satu pulangan balik. Tu makna belanja, tu makna infak. Sesungguhnya tuan, orang infak ni, kau akan dapat keredaanku. Solat lepas tu dapat redha, kan? Akan dapat faham benda-benda ghaib lagi. Ini benda-benda yang ada pada soal iman. Kemudian apa lagi? Orang beriman adalah orang yang beriman dengan Quran dan beriman dengan wabil akhirati hum yuqinun. Orang beriman ini yakin dengan hari pembalasan, yakin dengan hari akhirat. Tuan-tuan, para muslim, saya tanya tuan-tuan soalan, lepas hidup ni kita nak pergi mana? Kita semua hidup ni sampai tunggu mati je. Hidup hanya menanti mati. Baik. Maknanya apa dia? Makna kita hidup tunggu mati. Baik. Selepas kita hidup ni nak mati, apa benda yang ada pada kematian itu? Hidup tahu dah, hidup makan minum semua. Mati ada apa? Jawapan ulama, mati ni berpindah alam. Apa makna maut? Ma makna al-maut? Apa makna mati? Jawab ulama, mati ni maknanya engkau berpindah alam. Ini maksud mati. Mati bukan habis cerita, tuan-tuan. Orang kafir tak apa kata mati habis cerita. Islam tak kata mati habis cerita. Mati itu baru bermula cerita. Mati bukan habis cerita. Mati baru mula cerita. Pasal apa mula cerita? Kerana kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Maka Allah habang, amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka bertanya kamu ya Muhammad, mati akhirat itu apa dia? Katakan ya Muhammad, mati akhirat itu cerita besar. Sebab itu Quran, tuan-tuan, daripada ayat sampai ayat wadduha sampai ke Fatihah, wadduha turun bawah sampai Fatihah, ada 22 surah. Kalau tuan-tuan nak cari balik, tengok wadduha cerita apa. Kebanyakan wadduha apabila sampai ke bawah ni, kebanyakan ayat surah dia semua cerita pasal akhirat. Semua cerita pasal akhirat. Maknanya Quran ini banyak cerita tentang akhirat. Pasal apa akhirat? Karena akhir kehidupan kita sekalian. Bukan di sini. Kita tak last standing kita di sini tak. Last kita, kubur permulaan, perakhirannya adalah akhirat di pada mahsyar, di depan Allah. Akhir sekali di mana? Di akhirat ada syurga neraka.
Di mana tempat. Sebab itu tuan-tuan, saya pinjam kata-kata ulama tentang perkataan bijaksana. Pasal apa kata bijaksana? Tak kata bijak sini. Bijaksana berarti bijak untuk melihat akhirat. Bijak untuk melihat akhirat di sana. Maka dia prepare untuk menghadapi akhirat itu. Siap diri dengan mati. Agak-agak tuan lah, kalau kita mati hari ini buat apa? Agak-agak lah. Kalau kita nak mati mai hari ni kat kita, nak bawa apa jumpa Allah ni? Sebab tu kita tak mau mati lagi tuan. Pasal apa? Pasal ada kata nak mati, tak mau mati Ustaz, tak cukup amalan. Saya tanya balik, banyak mana cukup? Tanya balik, ada tak cukup amalan kan? Amalan tak cukup, tak mau mati. Tak mau mati Ustaz lagi, tak mau lagi Ustaz, pasal amalan tak cukup. Kita tanya balik, banyak mana bagi cukup? Satu trailer, satu kontena, satu kampung, pahala baru cukup. Tak. Allah nak bagi mati ni, dia bukan kata cukup tak cukup pahala. Nak mati-mati ya. Pasal mati urusan dia, bukan urusan kita. Maka apa yang urusan kita tuan-tuan? Bersedia dan bersiap untuk dibawa pergi. Siap. Siap dengan apa? Siap dengan amal-amal soleh. Itu saja hak kita. Dan ini maksud wabil akhirati hum yuqinun. Yakin, bukan percaya. Yakin dengan hak akhirat. Orang beriman. Kemudian apa lagi? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka orang golongan yang dapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah golongan yang berjaya depan Allah Ta'ala. Maka apa kita nak sebut tuan-tuan? Jom kita cari amalan, jom kita buat amalan soleh untuk berjaya di depan Allah, berjaya masuk syurga, berjaya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Inilah kita punya target, inilah kita punya hadaf, inilah kita punya vision, inilah kita punya hala tuju. Nak selamat depan Allah, nak bersama Nabi dalam syurga selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita sekalian. Allah kefahaman kita dengan Al-Quran. Allah bagi kita jalan-jalan petunjuk balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ambil kita jadi hamba-Nya yang diridha.